Pesawat Cessna itu tersangkut pada roda dan terbalik, kemudian terperangkap di bawah sayap kanan pesawat PSA 182. Pesawat Cessna ini terbelah dua, sebelum akhirnya meletup di bawah pesawat PSA 182. Pada 25 September tahun 1978, sebuah pesawat Boeing 727 milik syarikat Pacific Southwest Airlines atau lebih dikenali sebagai PSA memasuki ruang udara San Diego. Seperti semua pesawat PSA, penerbangan 182 ini mempunyai logo wajah tersenyum yang dilukis di bawah kokpit. Ini adalah sebagai simbol kempen iklan yang menggambarkan syarikat Pacific Southwest Airlines sebagai syarikat penerbangan paling mesra di dunia. Pada pagi itu, cuaca sangat baik. Jadi Pusat Kawalan Trafik Udara telah mengarahkan kapten pesawat, iaitu Kapten McFerrin, dan pembantu juruterbang, iaitu Fox, untuk beralih dari peraturan penerbangan instrumen kepada peraturan penerbangan visual dan memulakan penurunan akhir. Peraturan penerbangan visual bermaksud juruterbang menggunakan penglihatan mata untuk memandu pesawat yang biasanya dilakukan ketika cuaca baik dan bila juruterbang dapat melihat tanah dengan jelas. Kawalan Trafik Udara telah memberitahu mereka mengenai terdapat sebuah pesawat Cessna, iaitu sebuah pesawat kecil yang sedang naik ke arah laluan mereka. Fox menjawab bahawa mereka dapat melihat pesawat Cessna itu. Kawalan Trafik Udara kemudian mengingatkan mereka untuk menjaga pemisahan visual. Dalam istilah yang lebih mudah, Kawalan Trafik Udara memberitahu mereka untuk tidak kehilangan pandang atau visual terhadap pesawat Cessna tersebut. Di dalam pesawat Cessna tersebut, terdapat seorang instruktur penerbangan bernama Martin Casey dan pelajarnya seorang anggota tentera bernama David Boswell. Ketika pesawat kecil ini sedang menaik, Kawalan Trafik Udara memberitahu mereka bahawa pesawat PSA 182 berada tepat di hadapan dan sedikit di atas mereka. Tetapi pesawat Cessna ini dimaklumkan juga oleh Kawalan Trafik Udara bahawa pesawat PSA Flight 182 sudah melihat Cessna yang dipandu mereka. Oleh itu, Martin dan David tidak berusaha untuk mencari pesawat jet itu kerana mereka beranggapan bahawa juruterbang PSA 182 sudah melihat mereka dan pasti akan mengelak. Sementara itu, dalam kokpit pesawat PSA 182 terdapat kekeliruan. Dua juruterbang sedang membincang sama ada pesawat Cessna yang mereka lihat terbang di bawah dan melewati mereka di sebelah kanan sebentar tadi adalah pesawat Cessna yang sama dan diberitahu oleh Kawalan Trafik Udara. Setelah berbincang sekejap, mereka bersetuju bahawa itu adalah pesawat Cessna yang sama. Jadi mereka menghubungi Kawalan Trafik Udara untuk memberitahu bahawa pesawat Cessna itu telah melewati mereka di sebelah kanan. Selepas komunikasi itu, Kota Hitam merekodkan perbualan antara dua juruterbang yang berusaha untuk meyakinkan satu sama lain bahawa mereka telah melihat pesawat Cessna yang betul. Pengawal trafik udara mempercayainya dan tidak terfikir untuk memeriksa sama ada ia adalah pesawat yang tepat. Namun sebenarnya, pesawat Cessna yang dilihat oleh McFerrin dan Fox adalah pesawat Cessna yang lain yang kebetulan berada di sekitar kawasan itu. Pesawat Cessna yang sepatutnya mereka elakkan ialah pesawat Cessna yang dipandu oleh Casey dan Boswell. Pesawat Cessna itu masih menaik dan berada tepat di laluan penerbangan pesawat 182 di ketinggian yang berbeza. Sekarang, pesawat Cessna itu berada di blind spot pesawat PSA 182. Kedua-dua juruterbang kedua-dua pesawat itu tidak dapat melihat antara satu sama lain. Pada pukul 9.01 pagi, Kawalan Trafik Udara menerima amaran bahawa pesawat PSA 182 dan pesawat Cessna tersebut akan bertembung. Namun, pengawal trafik udara tidak memberi amaran kepada kedua-dua pesawat. Sebaliknya, dia hanya menghubungi pesawat Cessna dan memberitahu mereka bahawa ada pesawat lain di kawasan mereka, tetapi mengatakan ia adalah pesawat PSA 182 yang sudah melihat mereka. Jadi mereka tidak perlu risau. Oleh itu, Casey dan Boswell terus melakukan penerbangan menaik. 1 minit kemudian, pada pukul 9.02 pagi, pesawat PSA 182 berada tepat di atas pesawat Cessna. Pesawat Cessna sedang menaik dan pesawat PSA sedang menurun. Kedua pesawat ini telah bertembung. Pesawat Cessna telah melanggar pesawat PSA pada bahagian roda hadapan pesawat PSA 182. Pesawat Cessna itu tersangkut pada roda dan terbalik, kemudian terperangkap di bawah sayap kanan pesawat PSA 182. Pesawat Cessna ini terbelah dua, sebelum akhirnya meletup di bawah pesawat PSA 182. Walaupun cuba untuk mengawal, pesawat PSA 182 terus terjerumus ke hadapan dalam kedudukan menurun yang tidak dapat dipulihkan. McFerrin menyedari bahawa mereka dalam keadaan teruk. Dia segera memanggil Kawalan Trafik Udara dan berkata, "Kami sedang jatuh, kami sedang jatuh." Kawalan Trafik Udara menjawab, "Baik, kami akan sediakan peralatan untuk anda." Kota Hitam merekodkan bunyi amaran stall di dalam kokpit. Dan ketika pesawat menjunam pada kelajuan lebih daripada 300 batu sejam ke arah tanah, transmisi terakhir McFerrin kepada Kawalan Trafik Udara adalah,
Inilah masanya. Beberapa saat sebelum impact, McFerrin sempat memberi arahan terakhir melalui intercom. Bersiap sedia semua. Pada pukul 9.03 pagi, pesawat PSA 182 terhempas ke tanah dengan hidung ke bawah di luar pusat bandar San Diego, di kawasan yang dipanggil sebagai North Park. Letupan yang dihasilkan dari ribuan galen bahan bakar jet menghasilkan gelombang gemar letupan yang dapat dikesan sehingga 2 batu jaraknya. Banyak petugas penyelamat tiba di lokasi kemalangan dalam beberapa jam yang pertama. Lokasi kemalangan amat menyedihkan. Ramai petugas penyelamat terganggu dengan apa yang mereka lihat. Mayat yang tidak musnah dalam letupan terperangkap di pokok dan bergelimpangan di jalanan. Secara keseluruhannya, 144 orang terbunuh dalam nahas ini. 135 daripada pesawat PSA 182, 2 dari pesawat Cessna, dan 7 orang lagi adalah mereka yang tidak bernasib baik yang kebetulan berada di lokasi pesawat terhempas di North Park.